Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan peminat-peminat emas yang menunggu-nunggu Facebook Live saya? Apa khabar semua? So, jika anda merupakan orang yang pertama menonton Facebook Live saya ni, tahniah saya ucapkan. Jadi, mohon komen. Apa khabar? Sihat ke tak sihat? Dan anda menonton Facebook Live saya ni daripada mana? So, sila komen laju-laju. Adakah anda menonton daripada Malaysia ataupun daripada luar negara? Nah, sila berikan komen. Baik. Dan jangan lupa, saya nak minta tolong, topik malam ni topik yang menarik sebab dia sangat berilmiah. Tajuknya ialah analisis harga emas tahun 2020. Jadi untuk pelabur-pelabur emas yang baru nak berjinak-jinak dengan pelaburan emas, salah satu daripada ilmu yang tuan-tuan kena belajar ialah ilmu menganalisis harga. Kita panggil ilmu analisis teknikal. Tapi malam ni saya bukan nak cerita in detail tentang teknikal analisis. Saya akan cerita benda-benda yang penting, benda-benda yang besar. Tapi at least tuan-tuan akan tahu bagaimana ilmu ini membolehkan tuan-tuan menjadi pelabur emas yang bijak. Baik, sebelum tu sila berikan komen. Saya nak baca komen. Anda. Baik. Okey. So, daripada Kelantan. Kenny daripada Sarawak. Okey, kita sekarang ni ada 184 penonton yang terawal. Oh, terima kasih. Tahniah 184 penonton terawal. Daripada Brunei, Cik Yusof Bahar. Hai Cik Yusof Bahar. USJ. Zarin. Hai Zarin. Tahniah jadi master dealer. Lawa kursi baru. Ya, betul. Kursi baru. Baik. So, semua orang berikan komen clear. Salam dari Netherlands. Wih, Netherlands. Jauhnya. Daripada Netherlands. Salam daripada Sarawak. Baik. Okay. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Saya pun bersiaran daripada Malaysia. In fact, saya bersiaran daripada Melaka. Tuan-tuan, yang mana awal menonton saya punya Facebook Live, dah naik 286 orang. So, 286 orang yang terawal ni, saya minta tolong tuan-tuan, tolong share. Tolong share laju-laju Facebook Live saya. Sebab apa? Yang pertamanya, malam ni topik yang sangat berilmiah. Analisis harga emas tahun 2020. Yang kedua, malam ni kita akan bagi lucky draw untuk orang yang ambil peluang, ambil special offer yang kita offer pada malam ini, November 2020. Jadi, sila share supaya ramai orang yang dapat manfaat. Okey. Baik. Oh, rambut nampak macam tinggi ya. Tinggi pula. Okey. Ada orang cakap kuatkan sikit suara tak dengar. Suara tak dengar. Sekarang dengar suara. Okey, saya dapat respon. Suara saya ni clear. Mungkin tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan punya line kuat. Line mesti dapat 4G. Kalau line 3G ni mungkin suara saya akan tak clear. Tapi jangan risau. Kalau dapat 3G, suara saya tak clear, nanti cari tempat yang ada Wi-Fi yang kuat, yang ada 4G, tonton semula siaran ini, Facebook Live ini, okey? So, jangan risau kalau suara tak clear sekarang. Tapi untuk yang internet kuat, saya percaya tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan clear. Okey. Hai Hani. Okey, suara tak kuat. Suara tak jelas. Suara kurang jelas. Suara tak jelas. Suara bergema pula. Okey, suara bergema. Saya kena lari ni. Kelvin, can you hear me properly? Can you hear my voice? Boleh. Cuma have to on the voice mic. Volume kena on sangat kuat. Tuan-tuan cuba on volume tuan-tuan kuat-kuat sikit. Suara tak clear, suara kurang jelas. Suara clear. Ada yang clear, ada yang tak clear. Line clear. Suara tak clear, boy. Macam mana boleh suara tak clear ni?
So, tolong berikan komen, saya nak tengok siapa yang cakap clear, siapa yang cakap tak clear. Syaril, suara saya clear tak? Clear, suara clear. Nodiana clear, suara tak clear. Ui, ni kalau buat undi ni ada yang clear, ada yang tak clear. Suara macam jauh, suara slow. Okey, kejap. Saya nak tanya Kelvin sekejap. Kelvin, okey suara? Okey. Saya punya sahabat Mr. Kelvin cakap suara saya boleh dengar clear. Saya percaya suara saya clear. Siapa yang dengar tak clear nanti tonton balik siaran Facebook live saya, okey? Baik. Now sudah 500 orang. 553 orang. Okay, so SP clear. Kak Yang cakap clear. Ada cakap dengan jauh. Dia tak apa. So saya ulang balik lah. Siapa yang rasa tak clear, nanti tonton semula Facebook live saya untuk belajar ilmu-ilmu baru. Baik. Now, saya minta tuan-tuan share. Tolong share cepat-cepat supaya ramai orang boleh dengar. Boleh tonton Facebook live saya. Okay. Baik. Kita sekarang ni nak belajar ilmu analisis harga emas tahun 2020. Baik. Bagi mereka yang baru kenal dengan saya, nama saya Syukur Hashim. Saya dah berkecimpung dalam emas selama 12 tahun. Orang panggil saya Maha Guru Emas Malaysia. Dan kerja saya adalah untuk mendidik tuan-tuan menjadi pelabur emas yang berilmu, yang akan untung dengan emas. Jadi dengan kata lain, saya cuma ajar tuan-tuan ilmu-ilmu yang menyebabkan tuan-tuan untung. Jadi, salah satu daripada ilmu yang boleh membantu tuan-tuan ialah ilmu menganalisis harga emas. Kemudian lagi satu ialah ilmu yang Tuan Azizi Ali ajar kepada saya, ilmu macam mana cara menjadi pelabur emas yang mantap. So, saya akan share dengan tuan-tuan pada malam ini. Baik. Siapa yang baru berjinak-jinak dengan emas, baru invest emas tahun 2020, saya nak tunjuk sikit graf harga emas tahun 2020. Kelvin, boleh zoom tak? Kita tengok, kita tunjuk ni. Kita tunjuk kat sini. Okay, ni graf harga emas. Okay. Jadi, okay, kita pusing sikit. Boleh? Okay, cun, clear. Baik. Untuk pengetahuan anda, line biru ini adalah harga emas pada awal tahun 2020. Saya letak. Ini belakang ni ialah tahun 2019. Clear, boleh nampak? So, ini adalah harga emas daripada bulan 1 awal tahun 2020 sehinggalah hari ni. Tu dia hari ni punya harga. Jadi kita akan buat analisis harga ini dan kita akan tengok harga emas ke belakang. Jadi tuan-tuan, menarik ni kalau ada software ni. Kalau orang tanya saya, Cik Syukur, ni software apa nama ni? Namanya MetaTrader 4, MT4. Sebenarnya nak buat analisis harga emas ni, dia pakai MT4 dan juga kita kena tengok dalam US dollar. Sebab harga emas ni dia disebut dalam US dollar, so nak analisis apa harga emas, dia kena buat dalam US dollar. Itu yang paling tepat. Jadi lepas US dollar, barulah kita convert kepada ringgit Malaysia, ataupun lepas tu kita convert kepada harga public gold. Tapi untuk educational purpose, saya kena ajar in general harga emas dalam USD. So tuan-tuan, harga emas pada awal tahun 2020, kat sini, kita bermula dengan 1,517 US dollar. Okay, sini. Lepas tu dia naik, dia turun. Sehingga sekarang, siapa yang start awal tahun, sehingga sekarang, tuan-tuan agak-agak untung ke rugi kalau start daripada awal tahun sampai sekarang. Tuan-tuan, of course,
Boleh nampak ni harga ni lebih rendah, harga ni lebih tinggi. So tuan-tuan dah untung. Okay? Masalah dia sekarang ni, orang yang melabur yang baru-baru ni, dia beli emas 2 bulan lepas, 3 bulan lepas kat sini. So dia kata, alah Cik Syukur harga emas jatuh lah, rugi. Sebenarnya rugi ni baru 3 bulan. Tapi kalau siapa yang ada invest daripada awal, ini dia. Senang. Awal tahun 15-17 US dollar, sekarang 18.05 US dollar, kenaikan 19%. So, dengan kata lain, walaupun tuan-tuan cakap, harga emas jatuh lah 3 bulan lepas, ada yang cakap kat saya, Cik Syukur rasa rugi lah. Sebenarnya kalau kita invest daripada awal, kita dah untung 19%. 19% ni agak-agak tinggi lah daripada ASB, tabung haji unit trust. Agak-agak tinggi atau tidak? Tuan-tuan tinggi. Okay. So, awal tahun sehingga sekarang untung 19%. Now, kalau daripada awal tahun sehingga yang puncak paling tinggi ni pada bulan 8 ni puncak paling tinggi sebelum dia jatuh sekarang ni. Apa dia? Macam mana nak buat analisis? Okey, maksudnya daripada awal tahun sehingga kenaikan tertinggi pada 7/8 iaitu 2075 US dollar. Dia break the highest price, harga emas tertinggi. Maksudnya siapa yang invest daripada awal tahun hingga paras tertinggi, waktu ni untung dia 36.78%. Waktu ni tinggi. So, awal tahun hingga kadar tertinggi. Now, saya nak cerita harga emas dia bukan naik straight line. Tuan-tuan yang mana baru invest emas 3 bulan, tuan-tuan cakap wah jatuh. Tapi sampai invest daripada awal tahun, dia tahu harga emas dia ada naik dan dia ada turun. Jadi saya nak cerita tentang kejatuhan harga emas tahun 2020. Ada 2 kali harga emas jatuh pada tahun ini. Okay, ada dua event. Jadi kita tengok event yang mana. Event yang pertama, Kevin boleh zoom kat sini tak? Okay, ini pada bulan 3, 20 hari bulan 3. So saya besarkan. Okay. Nampak tak? Boleh nampak clear? Boleh. Naik, jatuh, naik, zap. Ni jatuh yang agak cepat dan mendalam pada bulan 3. 9 hari bulan 3 sehingga 20 hari bulan 3. So, kat sini harga berapa? 17.03 US dollar. Kat sini harga berapa? 14.55 US dollar. Pada bulan 3, negatif 14.5%. Maksudnya, harga emas bulan 3 pernah jatuh. Kalau tuan-tuan terbeli di atas ini, kemudian harga emas jatuh, tuan-tuan dapati, alamak, rugi 14.5%. Tetapi rugi ke? Tidak. Jika tuan-tuan bertahan, maksud dia, tuan-tuan buat bodoh, buat relax. Kadang-kadang invest emas ni dia tak perlu cerdik sangat, dia relax, buat bodoh cukup. Harga emas recover balik, zap, turun sikit, zap, dia naik balik, kemudian dia tinggalkan harga emas yang tinggi hari tu, dia dah break, kemudian lepas break dia meneruskan pendakian. Lepas tu daki ni pula bukannya dia naik straight line, dia naik turun, ni, pum, tak sedap. Jadi dengan kata lain, invest emas ni tuan-tuan, paling penting sekali salah satu tips dia mesti ada satu sikap dipanggil forward looking. Kita panggil forward looking. Maksudnya kita fikir masa hadapan yang panjang. Kalau setakat jatuh 20 hari dah gentar, dah menggigil, kacau. Tuan-tuan susah nak invest dalam emas ni kalau tuan-tuan takut tengok harga dia jatuh. Because kita bukan tengok harga emas jatuh dalam 3-4 hari, 2-3 bulan. Kadang-kadang dia boleh jatuh
lebih daripada itu. Tetapi sesiapa yang long term investor, tuan-tuan tak perlu risau. Sebab apa? Tuan-tuan invest emas fizikal. Emas fizikal ni tuan-tuan, tuan-tuan beli emas fizikal, tuan-tuan pegang, harga naik turun ke tuan-tuan, tuan-tuan bukan nak jual dia pun, tuan-tuan bukan nak jual dia balik. So you still hold. Kita panggil holding the potential. Selagi mana tak jual, selagi itu tuan-tuan memegang potensi dia. Saya bagi satu contoh. Macam orang perempuan beli barang kemas, harga tengah tinggi, pakai barang kemas, harga jatuh, dia peduli apa? Dia tak peduli. Dia fikir, aku beli barang kemas, nak pakai, nampak cantik, lawa. So harga naik, harga turun, lantak lah. Tapi lama kelamaan, dia dapati harga dia akan naik. So bulan 3 harga emas pernah jatuh negatif 14.5%. Itulah harga emas, tuan-tuan. Kali dia jatuh, boleh tahan. Baik, now kita tengok kejatuhan yang kedua. Ini dia. Ini kejatuhan yang kedua. Kejatuhan yang kedua berlaku pada 7 April 8. Selepas harga emas capai 2075 US dollar tertinggi, kemudian dia menurun. Okay, dia menurun balik. Biasanya dia akan turun ni bila dia capai the highest peak. Dia pecah new peak, dia akan menurun. Okay, so harga emas menurun bulan 8 sehingga sekarang. Ni sekarang kita berada pada bulan 11, 27 bulan 11. So sesiapa yang terbeli emas di harga puncak, contoh sekarang ni kalau belilah, dia jatuh 13.01%. Jadi dia jatuh slow saja, 13.1. Sebelum tu bulan 3 dia pernah jatuh 14.5%. Maksudnya kejatuhan bulan 3 lebih tinggi daripada sekarang. Baik. Jadi tuan-tuan, ini dia serba sedikit tentang analisis harga emas tahun 2020 dari segi up and down. Now saya nak cerita kenapa harga emas naik dan turun. Faktor fundamental. Okey, tadi saya ada catat-catat sikit. Pada 31 bulan 12 2019, ketika emas berada pada 1,514 US dollar, waktu ni coronavirus baru dikesan. Jadi waktu tu coronavirus dia tak memuncak lagi, so dia dikesan pada bulan 12, ujung bulan 12. Kesan coronavirus yang sangat besar, efek dia daripada bulan 12 ni ialah pada bulan 3. So maksudnya 3 bulan daripada coronavirus ini dikesan, dia bagi impact kepada stock market dan juga gold. Waktu ini dipanggil market sell off. Waktu ni orang panik. Orang panik ni maksudnya orang akan liquidate semua harta-harta dia, semua aset-aset dia. Dia nak pegang cash. Mungkin sebab dia nak survive, dia perlukan duit. Termasuklah orang yang ada emas sekalipun, dia perlukan duit, dia terpaksa sell off the gold contract whatsoever. Menyebabkan major sell off, semua market jatuh. Tetapi tuan-tuan tengok emas bounce balik. Sebab bila orang dah jatuh, dekat sini new buyer akan masuk. New buyer ni maksudnya pembeli-pembeli baru. Siapa pembeli baru yang beli bulan 3? Ni tuan-tuan lah yang beli borong sakan bulan 3. Okay? Saya dapati sale akan meningkat dengan banyak emas fizikal macam public gold. Kita boleh nampak apabila berlaku kejatuhan harga emas. Macam sekarang ni harga emas jatuh, ramai sangat orang beli. Tuan-tuan, public gold bagi tahu kat saya, kata terlapor ramai orang beli sampai server pun jadi jam. So minggu depan public gold akan semak balik tuan-tuan yang mana top up gap tu semua. So minggu depan kita akan verify, kita akan clear balik. Siapa yang gram dia belum masuk, jangan risau, minggu depan settle. Okay, jadi kat sini saya ada remark. Waktu ni Iran serang pengkalan Amerika Syarikat, harga emas naik kepada 16-11 US dollar. Okay, antara fundamental yang berlaku pada tahun ini adalah ketegangan di antara US dan juga Iran. Okay, sehingga kan ada satu insiden tu di mana Iran punya general telah dibunuh
dengan menggunakan drone oleh US. Jadi Iran sangat marah dengan US, mereka serang pekalan Amerika US sehingga kan harga emas naik. Itu satu. Kemudian selain daripada itu, major impact untuk kenaikan harga emas adalah coronavirus. Jadi sebab itu bila vaksin ditemui, harga emas jatuh dan jatuh. Now, sekarang ni saya nak cerita, apakah faktor yang boleh menaikkan kembali harga emas? Faktornya ialah stimulus package oleh Presiden US yang baru, Joe Biden. Joe Biden, dia parti Demokrat. Dia ni adalah orang yang, parti yang nak merangsang ekonomi US dengan package rancangan yang besar. Jadi, kita punya prediction adalah jika Presiden baru US, Joe Biden, merangsang ekonomi dengan trilion US dollar worth of stimulus package, dia akan menyebabkan ekonomi dia jadi hangat, inflasi akan naik. So, bila inflasi naik, kita dapati dia punya harga emas akan berpotensi untuk naik. Jadi tuan-tuan, kalau coronavirus menyebabkan harga emas naik, coronavirus vaksin menyebabkan harga emas jatuh, package stimulasi ekonomi US akan menyebabkan harga emas akan naik kembali. Jadi over the long period of time. Jadi sebagai pelabur emas yang bijak, tuan-tuan mesti invest dan hold dalam jangka masa yang panjang. Baik, now saya nak zoom sikit. Zoom out. Okay. Kevin, boleh tengok kat sini? Okay. Oh, pocong. Oh. Okay. Ini adalah harga emas tahun 2017, 2018 turun. Jadi siapa yang invest tahun 2017-18 ni, dia kata, wah, harga emas turun dah, rugilah. Contoh alah, beli emas rugilah sebab terang menurun. Tetapi macam saya cakap tadi, kalau kita pakai konsep forward looking, kita cakap, alah, setahun turun, aku bukannya nak jual pun, setahun simpan je lah. Anak nak besar lagi anak nak besar lagi 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun, jadi lambat lagi. Ataupun nak pergi umrah lagi 5 tahun, lambat lagi. Buat apa tengok harga emas setahun, nak pergi umrah lagi 5 tahun. So, orang yang mempunyai forward looking, biasanya dia boleh tidur lena. Dia tidak terpengaruh dengan harga emas short term, harga emas tahun 5-6 bulan jatuh. So, tuan-tuan, kalau nak mengelakkan daripada tak boleh tidur malam 3 bulan harga jatuh ni, pakailah konsep forward looking, iaitu lagi 5 tahun, anak nak pakai duit lagi, masuk universiti lagi 10-12 tahun, tuan-tuan boleh tidur dengan lena. Tengok harga emas naik, turun, tapi lepas tu dia naik, lepas tu dia turun, dia naik, dia turun. Oh, inilah harga emas, tuan-tuan, selama 3 tahun. So, nampak tak harga emas jatuh? Nampak harga jatuh. So, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 3 tahun harga emas jatuh, meja 5 kali. So, tuan-tuan, apa nak heran harga emas jatuh for short term? You invest for a long term. Okay. So, nak tengok komen. Kali ni nak baca komen ni, siapa yang tengok faham. Okay. Okay, Zul, apa khabar anak buah saya, Zul? Dengar clear daripada saya berjaya. Okay. Now, ada orang cakap kat saya, malam ni emas berada di bawah $1,800. Kita tengok, kita buka sikit graf. Baik, harga emas sekarang di bawah $1,800, dia jatuh ni, tengah jatuh ni. Okay, so kita buka daily, kita besarkan sikit. Oh, besar sangat. Okay. So, harga emas sekarang ni ada orang cakap tengah jatuh di bawah 1,800, which is betul, 1,794. Now, saya suka buat analisis harga emas pakai Fibonacci retracement. Kalau kita tengok harga emas tak naik kat sini. Dia naik kat sini, dia naik sini pun naik.
So kita buat analisis dengan menggunakan Fibonacci retracement. Apa itu Fibonacci? Malam ni saya tak cerita in detail lah. Saya just sepintas lalu. Fibonacci ni dia adalah ratio-ratio tertentu yang boleh memberikan kita panduan untuk melihat support dan resisten harga emas. Contohnya, support tu apa? Support itu adalah harga lantai. Ni boleh nampak lah. Support. Ni harga support. Break the support. Nampak ni. Harga support. Ni harga shilling. Support, resisten. Break the support. Pump jatuh. Lepas tu kat sini 61.8. Break the support again. Ni harga ni. So harga ni, kalau kita teknikal, kita akan tengok ada tak harga ni pernah dicapai dulu. So kita akan buat garisan. Okay, kat sini. So harga ini malam ni ada tak support? Yes, ada kat sini satu major support. 1790 US dollar ni dia adalah major support kat sini. So kita tak tahu malam ni dia boleh break ataupun pecah balik, pecah lagi ataupun tak, tapi this is a very good price. Kalau tuan-tuan macam saya boleh enter tak, boleh beli tak emas fizikal. Kalau ikutkan history, sejarah, this price sini, malam ni sama dekat sini. Berapa bulan? Saya check. Harga yang kita tengok malam ni sama ketika harga 16 hari bulan 7 2020. 4 bulan lepas. So harga hari ni sama dengan harga yang terendah 4 bulan lepas. So kalau tuan-tuan pakai MetaTrader ni, tuan-tuan tengok harga malam ni, harga ni samalah ni, good support. Harga lantai yang cantik. Boleh beli, boleh. Jadi kalau tuan-tuan tak belajar benda ni, tuan-tuan akan tunggu, tuan-tuan tak ada ambil action. Tuan-tuan cakap, harga tengah turun lah, nak tunggu lagi lah. Jadi tuan-tuan kalau tunggu lagi, tiba-tiba dia naik balik, tuan-tuan pening kepala. Jadi macam saya tengok, harga support sama dengan 4 bulan lepas, major support sama. Boleh masuk, boleh beli emas fizikal. Nak beli semua ke? Belum tentu, belum. Mungkin boleh beli sikit, separuh, dan boleh tunggu juga. So terpulang. Kita panggil apa? MetaTrader ni dia cuma bagi kita panduan saja, tapi kita yang akan buat decision. Jadi tuan-tuan, ikut pengalaman saya, wire otak pelabur emas ni tak sama. Ada orang tengok ini harga cantik, support boleh beli. Ada orang tengok support nak tunggu lagi. Ada orang tengok macam-macam tafsiran. Okay? So MetaTrader cuma bagi tuan-tuan analisis, tetapi at the end of the day, you make the decision. Jadi sebelum tuan-tuan make decision, saya nak share sikit apa yang Azizi Ali cakap. Tuan Azizi Ali. Boleh nampak? Tuan Azizi Ali punya tips menjadi pelabur yang berilmu. Yang pertama, dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Bila tuan-tuan nak invest dalam emas, tuan-tuan kena dapatkan ilmu pelaburan emas. Sebab ilmu emas ni dia sangat meluas. Contohnya teknikal. Ini salah satu ilmu yang sangat nak belajar ni ambil masa yang lama. Tapi kalau tahu support, resistance, momentum, bagus. Yang kedua, ilmu memilih produk. Ketiga, ilmu nak invest berapa lama, ilmu mindset pelabur. Jadi sebelum tuan-tuan melabur, tuan-tuan kena dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Dan saya percaya ilmu ni dia sentiasa perlu dicari dan dicari. Contohnya malam ni belajar sikit ketika. So siapa nak belajar dengan lebih mendalam, sahabat saya Syufaat, Encik Nur Syufaat, dia akan buat kelas analisis teknikal harga emas ni pada 4 hari bulan 12. Jadi siapa yang minat nak baca graf boleh belajar dengan dia. Macam saya malam ni saya cerita setengah jam je. So cerita sikit tapi at least tuan-tuan boleh faham. Okay. So Tuan Aziz Ali cakap dapatkan ilmu dulu sebelum melabur. Yang kedua, setelah dapat ilmu, mulakan dengan nilai yang sedikit. Contohnya beli gap 1 gram RM100 untuk dapat feel. Tuan Aziz Ali cakap kita kena start sikit. Lepas tu kita cuba dapatkan feel. Beli emas ketika harga tertinggi, beli emas ketika harga rendah. Harga RM304 pernah beli, harga RM260 pun boleh beli. You need to feel that experience.
Kita tak nak tuan-tuan ni feel harga emas jatuh saja pun tak boleh, harga emas naik saja pun tak boleh. Tuan-tuan kena jadi pelabur yang serba-serbi lengkap. Okay? Atas pun pernah rasa, bawah pun pernah rasa. Yang ketiga, Tuan Aziz Ali cakap mesti konsisten. Tuan-tuan, bila tuan-tuan berfikir beli emas ni konsisten dan tuan-tuan ada pemikiran forward looking, memandang ke hadapan, jadi tuan-tuan akan beli. Tak kisahlah harga naik, harga turun, tuan-tuan beli dan beli dan beli dan beli dan beli dan beli, turun pun beli, naik pun beli. Sebab tuan-tuan akan dapat kuasa pemurataan harga. Orang yang beli secara konsisten, dia dapati dia akan untung. Sebab harga dia akan sentiasa lebih rendah daripada harga semasa. Okay? Dengan syarat mesti konsisten beli up and down. Okay. So, konsisten supaya dapat memeratakan harga. Dan yang keempat, melabur besar untuk untung besar. Emas, kalau tuan-tuan nak untung besar, tuan-tuan kena beli banyak gram. Sebab itu, orang yang cakap, harga emas nak tunggu, saya nak tunggu, saya tak tengok harga emas jatuh. Tuan-tuan, orang yang menunggu, dia tidak akan ada result. Tuan-tuan, orang yang menunggu, dia tidak ada result, tidak ada result, tidak ada sebarang kita panggil keuntungan. Sebab bila tuan-tuan menunggu, dia tidak menambah gram. Sedangkan dalam pelaburan, tuan-tuan kena tambah gram. Okey, contoh. Kalau tuan-tuan beli emas 1 kilo, tuan-tuan himpun 1 kilo buat averaging. Kalau tuan-tuan simpan, contoh saja, simpan 3 tahun, harga emas naik, let's say lah RM100 per gram. So, beli harga emas naik RM100, kalau tuan-tuan ada 1,000 gram sekilo, tuan-tuan untung RM100,000. Tapi kalau tuan-tuan cakap saja, harga tengah turun, tak beli, duk tengok saja, tuan-tuan cuma ada let's say lah 10 gram saja. Lepas tu 3 tahun tengok tak buat apa-apa, sepanjang 3 tahun cuma ada 10 gram, tuan-tuan untunglah 10 gram kali dengan 100, RM1,000. Jadi, dengan kata lain, 3 tahun kalau tengok saja tak ambil action, harga emas naik macam mana pun tuan-tuan tidak akan untung. So, make sure tuan-tuan kena beli secara konsisten. Now, saya dah invest emas ni tahun 2008. Saya dah invest emas selama 12 tahun, tuan-tuan. Saya beli emas ketika harganya RM86. Bawah RM100, saya dah beli. Okay, dah ada bukti, receipt pun semua ada. Jadi, sebagai orang yang beli emas 12 tahun lepas pada harga RM86, dan waktu saya kahwin harga emas RM50, saya tak ada rasa apa-apa. Harga emas naik ke rendah ke, bagi saya dah immune. Saya adalah antara orang yang immune. Harga emas naik ke rendah ke, beli saya, tutup mata beli. Sebab apa? Ikut pengalaman saya, waktu saya beli emas harga dia RM50, saya ingat harga dia. Tapi lepas tu, sama ada harga emas naik ke turun ke selepas saya beli tu, tahun 2002 tu, saya dah tak ingat. Sebab saya tak beli pun. Jadi tuan-tuan pun sama juga. Kalau harga emas naik ataupun turun, kalau tuan-tuan tak beli, ataupun kalau tuan-tuan beli, lepas tu harga emas turun macam mana pun, tuan-tuan akan lupa. Tuan-tuan akan terlupa. Tuan-tuan takkan ingat lagi harga emas pernah jatuh. Tuan-tuan cuma ingat, aku beli dulu dengan sekarang harga dia jauh beza. So, saya harap tuan-tuan semua faham. Untuk menjadi pelabur yang berilmu, naik, turun, beli secara konsisten. Tetapi kalau tuan-tuan pandai buat analisis, tuan-tuan mungkin dapat harga yang lebih baik. Yang pentingnya, beli secara konsisten.